Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi barisan EJK Surau Ukhuwah, Ikhwah ke Ukhuwah? Ukhuwah Taman UK Bistari. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu, dan mudah-mudahan setiap perkongsian kita, perbincangan kita mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya saya ini kali pertama sampai ke surau ni, dan kali pertama juga terus berkuliah di sini. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, terutama Tuan Firdaus. Saya pun tak tahu mana Tuan Firdaus. Tak ada dijemput saya. Jadi insya-Allah lah. Jadi malam ini saya teks ataupun WhatsApp dia siang tadi. Sebelum ni saya bagi tahu, tanya dia apa tajuk nak bawa. Kalau ada tajuk spesifik ke apa ke, dia kata terpulang pada ustaz. Jadi yang biasa mana-mana masjid, selain daripada saya membawa tafsir, fiqh jarang sekali lah. Fiqh jarang sekali. Walaupun takhusus ataupun bidang pengkhususan saya lebih kepada syariah, lebih kepada fiqh. Tetapi saya lebih selesa mengajar hadis dan juga tafsir, supaya orang mudah faham. Fiqh ni di pengajian yang panjang. Dia memang makan masa lah. Takut kalau kita mengaji tak sempat sampai isyak, azan, berhenti, takut tak faham, tergantung. Jadi kalau fiqh ni, dia kena ada satu pengkajian yang khusus. Kena pula bulan minggu depan ustaz tak datang, kan? Tergantung habis, orang tak faham habis. Jadi fiqh ni dia kena ada satu pengajian khusus, ambil satu bab demi satu bab, supaya kita habis faham. Hadis ni mudah. Kita ambil satu hadis dan kita syarah satu malam satu hadis, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita boleh aman. Baik. Jadi saya cadangkan kita bawa hadis. Jadi saya pilih hadis 40 lah, dan kitab hadis 40 An-Nawawi ni saya rasa maklum dan masyhur pada tuan-tuan. Dah banyak masjid pun saya bawa yang hadis yang sama, kitab yang sama, menggunakan syarah dia. Di syarah dia banyak. Yang saya bawa malam ini Al-Wafi, kitab Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Al-Wafi syarah kepada hadis 40 An-Nawawi. Kitab ni adalah ada terjemahan, ada jual. Kitab ni lama lah, masyhur. Kitab himpunan hadis 40 Imam Nawawi yang disyarahkan
oleh seorang ulama Syria, iaitu Dr. Mustafa Bora, ulama yang masyhur, yang alim. Dia kemudian di yang Universiti Melayu ni diterjemahkanlah. Dan selain daripada Al-Wafi, ada juga Syarah Mata Arba'in yang dinamakan sebagai Al-Kafi. Al-Kafi terbitan diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri oleh saya, yang diterjemah ataupun yang disusun semula oleh mantan mufti kita, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri, Sabu Samaha. Yang tu nama dia Al-Kafi. Al-Kafi syarah kepada hadis 40. Kalau ikutkan dia punya hadis 40 ni, lebih daripada puluhan, 40 macam itulah, ke 50-an, puluhan syarah. Puluhan syarah. Jadi nanti saya akan terangkan macam mana dia boleh jadi banyak macam tu. Kerana inilah induk hadis yang Imam Nawawi kumpulkan, dan dia dalam 40 hadis ini dia merangkumi segala aspek, akidahnya, tasawufnya, dan juga fiqahnya. Jadi kalau kita belajar hadis 40 ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memperbaiki amal kita, dapat memperelokkan amal ibadah kita, dan juga memberi dorongan, semangat untuk kita tambah amal kita. Baik. Jadi dalam hadis 40, sebelum tu kita cerita tentang hadis. Bila kita bersebutkan tentang hadis, apa itu hadis, dan kenapa kita bicarakan, kenapa perlunya kita memahami hadis itu. Ulama banyak memberikan penerangan, dan maksud hadis itu antaranya yang disebutkan dalam kitab. Hadis adalah ma sadara min Rasulillah, apa yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin fi'lin, daripada perbuatan Nabi, au qaulin, ataupun kalam Nabi, cakapan Nabi, au taqririn, ataupun penyaksian Nabi, wasifatin, dan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita sebut hadis, otomatik kita kena faham hadis ni 4 benda. Satu, perbuatan Nabi. Satu, percakapan Nabi. Satu, penyaksian Nabi. Dan juga sifat Nabi. Kalau kita tengok dalam matan, kadang-kadang kita jumpa qala Rasulullah SAW, itu kalam. Berkata apa? Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Mana kata Nabi yang tutur sendiri. Ini hadis yang disadarkan kepada yang pertama tadi, qaulin. Kata-kata Nabi, ucapan Nabi, sabdaan Nabi, qaulin yang pertama. Lepas tu ada juga matan hadis yang disebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Ini sahabat melihat, sahabat melihat perbuatan Nabi. Jadi itu fi'lin. Jadi hadis juga, kategori hadis juga. Kemudian ada juga yang sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun hadis juga. Sifatin Nabi, sifat Nabi. Ada juga sifat Nabi juga merupakan hadis. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi, Imam Tirmizi menghimpunkan 415 ataupun 416 hadis tentang sifat-sifat Nabi SAW. Bagaimanakah rupa bentuk Nabi, bagaimanakah janggut Nabi, rambut Nabi, jubah Nabi, serban Nabi, cara Nabi berpakaian, cara Nabi makan, minum, cara Nabi tidur. Itu sifatul Rasulullah SAW, sifat-sifat Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi dia bila sebut hadis, dia ada 4. Qaulin, fi'lin, taqririn. Satu yang saya tinggal, taqririn, penyaksian Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi tengok. Nabi tengok perbuatan sahabat, cuma Nabi tak tegur. Bila Nabi tak tegur, makna kata Nabi menyaksikan perbuatan itu benar. Kalau Nabi tegur, makna kata perbuatan itu salah. Dalam ilmu hadis, bila kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kesalahan ataupun melakukan kesilapan. Kalau ada di kalangan para sahabat yang melakukan kesilapan, Nabi akan tegur. Tetapi kalau perbuatan sahabat itu Nabi tengok dan Nabi diam je. Sebagai contoh mudahlah hadis yang masyhur, sahabat makan dog. Nabi tengok sahabat makan dog. Nabi pelawar. Kalau tak silap saya, nama dia Abdullah bin Zubair ataupun Zubair. Pelawar kepada Nabi SAW, ataupun Usama bin Zaid. Saya lupa nama sahabat yang pelawar Nabi makan dog. Nabi kata kamu silakan. Nabi tak larang dan Nabi tak kata boleh makan. Takrir dia. Nabi kata silakan.
Cuma Nabi nak jaga nak jaga hati para sahabat ni. Nabi kata kampung kami orang kampung ni tak biasa jumpa dog ni, tak makan. Jadi Nabi kata Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang sahabat makan. Maksudnya takrir ataupun penyaksian Nabi itu merupakan hadis, dalil kepada kita selagi mana Nabi tak tegur apa yang sahabat buat itu salah, maka kata itu dikatakan sebagai dalil dan diamalkan oleh kita. So dijadikan dalil, so boleh diamalkan. Baik, dan hadis ini kita boleh sebut hadis ini adalah sumber yang terkuat nombor 2 dalam agama Islam. Kalau kita letak Islam ni agama, atas Islam, dan segala sumber agama itu, yang pertama sumber agama itu Al-Quran. Kita tak berceritalah Al-Quran kalamullah, kita tak berceritalah, kita faham Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga terkandungnya hukum, akidahnya, tauhidnya, segala benda Al-Quran. Sumber yang kedua dalam agama adalah hadis, yang kita nak baca pada malam ni. Sumber yang kedua adalah hadis. Cuma dalam hadis ini ada beberapa kaedah untuk kita nak memahami hadis. Kalau sekadar kita baca matan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, itu matan, dan kita baca terjemahan pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda kita baca terjemahan, tidak cukup sekadar itu, maka diperlukan syarah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa ada orang dicakap, apabila kita berlakukan kita ada satu masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya dia bukan pada situ je, dia kena sambung lagi. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut pemahaman ataupun huraian yang dibawa oleh para ulama. Itu baru betul. Kita kalau sendirian baca Al-Quran, kita tak akan faham apa isi kandungan dan apa tuntutan Al-Quran. Sekadar baca dan kita tengok tafsir terjemahan, kita faham. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan, bukan tafsir. Kita faham terjemahan, tapi apakah tuntutan, apakah tafsiran di sebalik ayat tersebut? Itu kalau kita baca kalau kena baca ayat hukum. Contoh, wa aqimus salah wa atuz zakah dalam Al-Quran. Tunaikanlah solat dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Terjemahan dia, dirikanlah solat, tunaikan zakat. Tapi tak cerita solat tu bagaimana, apa syarat wajib, apa syarat sah, bagaimana nak melakukan, berapa rakaat, bila masa waktu. Jadi tak diperincikan dalam Al-Quran. Solat ni berapa rakaat, waktu-waktunya bagaimana, tidak diperincikan dalam Al-Quran. Maka yang memperincikan Al-Quran itu hadis. Baca hadis juga. Kita baca hadis juga. Dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis-hadis berkaitan dengan solat. Tapi kalau kita hanya baca terjemahan, tidak disyarahkan oleh para ulama. Para ulama tak terangkan kepada kita, maka kita tidak akan memahami Al-Quran, kita tidak akan memahami hadis dengan sebetulnya. Sebab itu kalau orang kata kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada As-Sunnah, sambung sikit lagi ayat dia, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut pemahaman ataupun apa yang telah diberi penerangan kepada oleh para ulama. Kita berhajat kepada para ulama. Ulama yang telah memahami Al-Quran, yang telah mempelajari Al-Quran, yang telah memahami hadis, mempelajari hadis, mereka lah yang bertanggungjawab untuk mengajarkan kepada kita, memahami kepada kita. Sebab tu perlunya ada ta'allum, ataupun proses pembelajaran. Ada orang kata tak apalah, asyik nak bergaduh pasal hadis, Quran apa semua. Ada orang pula tolak hadis pula. Hadis ni ada da'if lah, ada maudhu' lah hadis, lemah lah hadis, rekaan lah hadis, palsu lah apa. Lama-lama dia tolak hadis terus, jadi anti hadis. Payah juga. Nampak macam perkara kecil kan, anti hadis. Zaman sekarang golongan anti hadis ni semakin ramai. Orang kata semakin banyak kemajuan ataupun semakin pesatnya kemajuan zaman sekarang kita ni, ataupun semakin banyaknya kuliah-kuliah ilmu majlis agama, sebenarnya makin jauh lagi manusia kepada agama, dan makin banyak lahirnya manusia-manusia yang menentang Al-Quran, menentang agama, bahkan menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita sedar. Kita
Daripada rumah pergi masjid semayang, lepas tu balik, esok kerja, lepas habis balik kerja balik rumah, lepas tu datang masjid balik. Orang yang berada di lapangan, dia akan tahu bagaimana betapa rosaknya umat zaman sekarang, betapa celarunya kefahaman masyarakat zaman sekarang, tak tahu nak bezakan Quran, hadis, yang mana tuntutan agama, yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah. Campur aduk habis. Sebab tu beruntungnya orang kata Nabi sebut apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dia jadi baik, nakkan kebaikan pada dia, maka Allah akan bagi kefahaman agama kepada dia. Bila kita jauh pada agama, habis celaru. Kan? Apa yang Islam cakap, apa yang Nabi sebut, apa yang kita punya ulama kita, mufti kita sebut, orang gelak je. Tuan-tuan kalau yang biasa main media sosial, yang ada Facebook, yang ada ni, tengok dekat Facebook Jakin, tengok dekat Facebook mufti-mufti kita. Bila keluar satu hadis, nasihat, kata-kata hikmah kan, tentang sabdaan Nabi SAW, tentang dorongan untuk mencari ganjaran pahala sebagainya, orang gelak je. Zaman sekarang orang gelak je. Mufti orang tak hormat dah. Nak kata nak hormat hadis tak, ni mufti yang depan yang sampaikan Quran, yang cerita tentang hadis, orang tak hormat dah. Ini zaman kita. Sebab tu saya sebut, makin banyak majlis ilmu. Dekat YouTube ada majlis ilmu online, dekat yang online ada, yang offline ada. Tak cukup majlis ilmu dekat surau, kat masjid, dekat dewan, apa lagi, macam-macam medium, dekat TV, dekat radio, semua ada ceramah agama, semua ada majlis ilmu. Tapi semakin banyaklah majlis ilmu, semakin kurangnya orang mendekati agama, dan semakin orang sebenarnya orang jauh, makin sesat. Ini yang kita risaukan. Sebab tu kita kena kembali kepada agama, faham betul-betul konsep agama, bagaimana cara untuk mengamalkan agama, bagaimana cara untuk beramal dengan Al-Quran, bagaimana cara untuk beramal dengan hadis Nabi SAW, mengikut apa yang telah dipertunjukkan ataupun yang diberikan kefahaman, penerangan oleh para ulama. Jadi itu dia punya mukadimah dia. Baik, jadi insya-Allah kita akan mulakan pada hadis yang pertama malam ini. Hadis 40 yang disebut oleh Imam An-Nawawi, seperti yang saya sebut, hadis ini masyhur. Hadis 40 ni, kitab ni masyhur. Imam Nawawi sebut tentang Imam Nawawi pun tak asing lagi bagi kita. Imam yang kita sebut sebagai imam mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Selepas zaman Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi adalah mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang menyaring balik, yang menyusun balik kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, mudah untuk kita beramal. Ataupun kalau orang ngaji fiqh ataupun ngaji orang yang bermazhab Syafi'i, kita yang bermazhab Syafi'i ngaji fiqh, kalau kita ngaji lebih dalam, dia kenal Imam Nawawi sebagai sahibul minhaj. Sahibul minhaj ni pengarang kitab Minhaj, kitab induk dalam mazhab Syafi'i zaman Imam Nawawi. Zaman kita kita banyak dah kitab yang saring-saring. Zaman kita ni kita cukup kita merujuk kepada kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, apa kitab lagi macam Matla'ul Badrain. Ini kitab-kitab Nusantara yang ringan untuk kita baca, kitab-kitab fiqh. Tapi kalau kitab induk dia semua asas daripada Minhaj Talibin dan sebagainya lah, pecahan-pecahan dan sebagainya. Baik, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghimpunkan 40 hadis, menghimpunkan 40 hadis yang terkandung daripada hadis yang awalnya, hadis awal yang menceritakan tentang niat. Dan kata ulama, mana-mana hadis, mana-mana ulama ataupun mana-mana pengarang yang nak memulakan mengarang hadis, maka dia akan meletakkan hadis berkaitan dengan niat yang kita akan bacakan nanti. Kerana hadis ini adalah hadis yang paling terpenting dalam segala ibadah kita. 1/3 daripada ibadah kita bermulanya daripada hadis yang pertama kita akan baca pada malam ini. Setiap amal ibadah kita, 1/3 daripada amal ibadah kita bermulanya daripada hadis yang kita akan baca pada malam ini. Apa saja ibadah kita lakukan tak terlepas daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, setiap amalan itu bermula dari niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan-amalan itu bermulanya daripada niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu ia akan memperolehi pahala, ganjaran pahala berdasarkan apa yang telah dia niatkan. Maka barang siapa dia berniat hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk tujuan dunia, untuk maksud dunia, maka ia maksudnya akan terpenuhi. Maksudnya akan terpenuhi dan kerana itu atau kerana wanita yang akan dikahwininya. Oleh yang demikian hijrahnya itu berdasarkan apa yang telah dimaksudkan ataupun apa yang dimaksudkan dengan hijrah yang dilakukannya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, dalam hadis yang pertama ini, saya rasa tuan-tuan mungkin dah banyak kali dengar hadis ini. Cuma kita nak sebut dalam hadis yang pertama ini, yang saya sebutkan tadi, 1/3 daripada ibadah kita bermulanya dengan wudu. Tak sah wudu kita tanpa niat. 1. Kita solat, tak sah solat kita tanpa niat. 2. Tak sah puasa kita tanpa niat. 3. Tak sah haji kita tanpa niat. Tak sah zakat kita tanpa niat. Ini ibadah yang wajib bagi kita. Empat ibadah ini semuanya bermula dengan semuanya bermula dengan niat. Semuanya bermula dengan niat. Malah bukan hanya 4 ibadah ini sahaja, apa sahaja amal ibadah kita mestilah bermula dengan niat. Sebab tu dia kata innamal a'mal, disebut a'mal. A'mal ini amalan-amalan. Dia hadis ini Nabi tak sebut innamal amalu bin niat. Kalau a'mal ini dia jamak ataupun plural. Macam tu lah payah nak sebut kan. Kata jamak. A'mal, mana kata setiap amal-amal itu mestilah bermula dengan niat. Ustaz, bab niat ni kita lama dah ngaji dah. Bab niat ni kita mula dah ngaji dah. Tuan-tuan, saya tanya, apa syarat niat? Apa syarat niat? Niatkan dalam hati. Kita tanya, niatkan dalam hati. Memang niat dalam hati. Apa yang terfikir kat fikiran kita tu, yang terdetik kat fikiran tu, kat akal kita, itu bukan niat ke? Orang confuse. Niat sebenar kat hati ke dekat otak, kat akal kita? Kan? Niat macam mana pun, niat awalnya mestilah diterbit daripada hati. Niat ini pekerjaan niat ini pekerjaan hati. Baik, kita akan syarah nanti. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin. Amirul Mukminin siapa tuan-tuan? Khalifah yang nombor 2, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Cuma dalam hadis ini dibawa nama Abi Hafsin, bapa kepada Hafs. Kalau Hafsin ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Hafsin ini maksudnya singa. Bapa singa. Amirul Mukminin, Amirul Mukminin ni siapa? Ini gelaran kepada Umar Al-Khattab. Selepas Nabi SAW wafat, selepas Nabi SAW wafat, maka dilantik Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Dan ketika itu Abu Bakar belum lagi digelar sebagai Amirul Mukminin. Gelaran Amirul Mukminin ini bermula daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu yang sebenarnya. Kita kan lepas biasa kita tarawih kan. Bila tarawih selang 2 rakaat tu kita akan selawat. Selang 4 rakaat kita akan selawat. Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tarawih kan. Lepas tu lepas 4 rakaat lagi, rakaat yang ke-8 kita boleh baca Al-Khalifatul Tsani ba'da Abu Bakar radhiyallahu anhu an Amirul Mukminin. Disebutkan nama-nama sahabat Umar Al-Khattab. Jadi gelaran Amirul Mukminin ini sebenarnya bermula daripada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Umar Khattab. Siapa Umar Khattab? Tak payah cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan makruf, sahabat Nabi SAW, dia perawi hadis, seorang yang hebat dalam nama yang besar, nama yang besar di kalangan para sahabat dalam sejarah Islam.
Dia merupakan sahabat Nabi SAW. Dia bukan sekadar sahabat Nabi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang panglima perang. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bukan sekadar panglima perang, bukan sekadar sahabat Nabi, dia juga mertua kepada Nabi. Mertua kepada Nabi SAW. Jam. Mertua macam mana pula jadi mertua pula? Kan? Anak dia Hafsah, yang disebut Abu Hafs ini, anak dia Hafsah binti Umar. Hafsah ini berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ni siapa? Umar ni adalah bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak panjangkan cerita sebab ini kalau cerita akan jadi panjanglah. Dia punya salasilah Sayyidina Umar. Tuan-tuan pun makruf dia seorang sahabat yang kabir, sahabat yang besar. Baik, dalam hadis ini dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Bermaksud Sayyidina Umar didengar direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didengar direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hanya ada satu jalur sahaja. Sampai ke Bukhari Muslim hanya ada satu jalur sahaja. Kalau dalam ilmu hadis, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, hadis ini dikategorikan sebagai khabar ahad ataupun hadis ahad. Kerana dia mempunyai satu periwayatan saja, satu jalur sahaja. Saya tak boleh cerita lebih lah, nanti tuan-tuan pening pula. Jadi Sayyidina Umar sahaja satu-satunya sahabat Nabi SAW yang dengar kepada Nabi, yang meriwayatkan hadis ini. Dia satu je. Bukalah mana-mana kitab hadis pun, tuan-tuan akan jumpa innamal a'malu binniyat, tiada sahabat lain yang meriwayatkan melainkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini dinamakan hadis ahad atau khabar ahad. Okey, cukup sampai situ. Baik, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal-amal itu, ibadah-ibadah atau amalan-amalan itu bermula dengan niat-niatnya. Macam saya sebutkan tadi, tidak sah mana-mana amal ibadah tidak dimulakan dengan niat. Tambah-tambah lagi amal ibadah yang wajib, seperti solat, puasa dan sebagainya. Cuma kita perlu memahami, kalau kita belajar fiqh, perlu belajar dan memahami tentang apakah syarat-syarat niat. Kerana setiap amal ibadah itu waktu niatnya berbeza. Nak solat maghrib, nak solat isyak kejap lagi, masa kita angkat takbir baru kita niat. Kan? Dipanggil apa nama, muqaranah. Niat kita itu apa bahasa Melayu? Selari ataupun bersamaan dengan perbuatan kita. Kalau dalam istilah apa nama fiqh ini disebut qasdu syai'in muqtarinun bi fi'lin. Maksudnya niat sesuatu amal itu disertakan, disamakan dengan perbuatan ibadah tersebut. Tetapi dalam ibadah yang lain, contoh ibadah puasa. Ibadah puasa kita boleh niat dulu, buat kemudian. Niat pada waktu malam. Betul? Lepas habis tarawih, lepas habis witir, imam akan niat akan ingatkan kepada jemaah, okey, jangan lupa kita niat untuk puasa esok. Nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat malam, tapi kerjanya esok. Ibadahnya mulai esok. Jadi setiap ibadah itu tempat niat itu berbeza. Tempat niat itu adalah berbeza. Sebab tu kita bukan hanya faham setiap ibadah itu mesti niat. Cuma kita kena faham juga setiap niat itu ada syarat-syaratnya dan ada tempat-tempatnya. Tuan-tuan kalau ada yang dah pernah pergi umrah atau haji, bila tuan-tuan niat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Pakai ihram. Baik. Orang yang pergi haji ataupun pergi umrah, dia niat dulu. Boleh tak dia berniat daripada Malaysia, daripada KLIA? Boleh. Tapi sebelum dia nak berniat umrah ataupun haji, dia ada syarat. Dia kena pakai ihram dulu. Dah pakai ihram baru boleh niat. Tapi kalau dia niat daripada KLIA, sepanjang flight tu, sepanjang perjalanan itulah dia tidak boleh, dia telah terikat dengan pantang larang haji dan umrah. Tetapi niat yang wajib yang perlu bagi haji dan umrah, niat yang sebetulnya yang wajib adalah di tempat di mana ataupun dipanggil miqat. Dia kalau dalam umrah dia ada miqat makani, miqat tempat. Kalau kita jemaah daripada Malaysia, kita akan niat di Qurnul Manazil. Atas flight tu nanti akan ada announce
akan ada pengumuman, okey sekarang kita akan melintasi kawasan ataupun garisan miqat Qurunul Manazil. Jadi bagi siapa yang menunaikan ibadah umrah ataupun haji, maka bersiap sedia dengan kain ihram, kemudian berniatlah niat ihram, nawaitu umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Pakai ihram dulu. Pakai ihram dulu baru kita niat. Haji tak buat lagi, umrah tak buat lagi. Turun airport, beratur panjang, cop pasport, ambil beg, tunggu bas pula, bas lambat 3-4 jam, jalan pula daripada Jeddah nak pergi masuk ke Mekah. Ibadah tak buat lagi, Mekah pun tak masuk lagi, tapi niat dah di luar Mekah. Jadi sebab tu bila kita bicarakan tentang niat, dia ada beberapa syarat dan ada tempat-tempatnya. Ada tempat yang kita niat terus buat muqaranah, macam solat. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Waktu angkat takbir itulah waktu kita masukkan niat. Waktu kita angkat takbir itulah waktu kita masukkan niat. Boleh tak kita nak niat solat kat rumah? Daripada rumah lagi tengah pakai baju, ambil wuduk semua, dah mandi, ambil wuduk, kat rumah kita dah niat siap-siap. Nak solat maghrib, nak solat isyak ataupun solat maghrib kat rumah lagi. Kang sampai surau tak payah niat dah. Boleh tak boleh? Kat rumah boleh niat, tapi niat yang wajib ketika mana kita angkat takbir. Kat rumah tu kira niat juga, tapi tak dikira niat yang wajib. Itu sekadar kita lintasan hati. Sampai ni angkat takbir dalam mazhab Syafi'i mesti muqaranah ataupun mesti bersamaan, disertakan dengan perbuatan mengangkat takbir. Nak lebih spesifik lagi, ketika mana kita Allahu Akbar, antara dengan bar tu, kat situ letakkan niat. Itu kadang-kadang orang dia angkat takbir, dia lama sikit. Allah, dia lama sikit. Cuma jangan sampai was-was. Dah tahu dah kita datang masjid waktu maghrib, maghrib lah. Takkan kita boleh tertukar pula, sekarang ni solat fardhu zuhri, takkan waktu zuhur kot. Kita datang waktu gelap kan, waktu maghrib. Confirm lah kita sembahyang maghrib kan. Jadi kalau kita bahas lebih panjang lagi dalam bab niat ini, dalam fiqh, dia akan ada letak 3 syarat. Pertama yang dinamakan sebagai qasdun, benda yang dikosadkan, benda yang diniatkan, qasdun. Kemudian ta'arud, yang ketiga ta'yin. Kalau tuan-tuan faham bila mengaji fiqh, kalau tuan-tuan faham apa maksud qasad, ta'arud, ta'yin, selesai masalah. Sempurna ibadah kita, sempurna amalan kita. Faham 3 benda ni, qasad, ta'arud, ta'yin, selesai masalah kita. Tak ada rasa was-was. Banyakkan orang solat dia angkat takbir berkali-kali. Angkat takbir berkali-kali sebab nak masukkan. Bila nak masuk, masuk tak masuk, masuk tak masuk. Bukan time angkat takbir, time ambil wuduk pun sama. Ambil wuduk kan, basuh muka, lepas kumur nak basuh muka tu. Masa nak basuh muka tu dia pun niat. Niat tadi ambil wuduk ke apa benda ni? Niat. Tak sah lagi, ambil lagi sekali, basuh sampai 10 kali, sampai basah lenjun habis. Niat tak masuk-masuk lagi. Sama juga orang yang mandi wajib, sama juga. Bila masa nak mandi wajib, bila masa niat nak mandi wajib tu, nak masukkan niat tu, pun was-was juga. Itu yang mandi berjam-jam tu, sampai kering air, sampai habis air kan. Sebab tak tahu tuntutan niat, apa syarat niat dan kat mana tempat nak masukkan niat tu. Sebab tu bila kita belajar, kita kena faham apa maksud qasad, ta'arud, ta'yin. Baru kita dapat memahami apakah tuntutan niat. Itu baru satu bab, baru bab niat je. Solat ada 13 rukun. Bab niat tak lepas, habis rukun yang lain. Wuduk ada berapa rukun, tuan-tuan? Wuduk ada 6 rukun. Salah satunya niat. Niat kita yang pertama, rukun pertama tak sah, yang lain semua jadi tak sah. Sebab tu saya sebutkan tadi, niat 1/3 daripada ibadah, benda yang paling terpenting untuk kita faham, untuk kita belajar. Itu dengan bab niat. Baik, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal itu bermula dengan niat, dan setiap orang itu akan memperoleh ganjaran pahala berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Kita betul lah dalam hati kita niat lillahi ta'ala, datang nak semayang, tapi kadang-kadang syaitan datang kacau. Tengah nak semayang, dari sudut hukum fiqh solat kita sah sebab ada niat. Tetapi dari sudut tasawufnya, kekhusyukan kita boleh terganggu apabila syaitan datang kacau hati kita,
solat ni kerana nak menunjuk pada orang, yura'un nas, nak menunjuk kepada orang, atau solat ni nak bagi tunjuk rajin dekat pak mertua, nak bagi tunjuk rajin dekat AJK, nak bagi tahu pada orang masjid kita datang ke masjid, datang ke surau. Niat tak betul dah. Ini dari sudut tasawuf kita. Kalau berubah yang itu, maka amal kita juga tertolak. Walaupun pada awalnya kita niat usalli fardhu isya 4 rakaatin lillah, ujungnya kita letak lillahi taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab niat kena jaga-jaga, jangan sampai kita terganggu atau diganggu oleh syaitan, diganggu oleh penyakit waswas. Diganggu oleh penyakit waswas. Baik. Sambung tadi, apa yang dimaksudkan dengan ta'arud, apa yang dimaksudkan dengan qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau dalam bab solat kita sebut usalli. Usalli sahaja aku mendirikan solat, usalli itulah qasad. Sahaja aku mengangkat wuduk, wuduk itulah, perkataan wuduk itulah qasad dia. Itu yang dimaksud sebagai qasad dia. Usalli qasad. Fardu ta'arud. Apa dia punya solat ni apa? Kalau kita sebut sahaja aku mendirikan solat umum, solat wajib ke, solat sunat ke, solat duha ke, solat jenazah ke, solat maghrib ke isyak ke, solat umum masih umum, qasad masih umum. Jadi diperlukan syarat kedua ta'arud. Ta'arud ini fardu. Usalli fardu. Kita nak ta'arud ini nak menentukan solat kita ini sama ada fardu ataupun sunat. Usalli sunnatan tahiyatul masjid contoh. Usalli qasad, sunnatan ta'arud dia. Kalau fardu, maka ta'arud dia akan menjadi fardu. Usalli fardu. Maghribi, zuhri, isya'i, itu yang dinamakan sebagai ta'yin, menentukan waktu apa kita solat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham qasad, ta'arud, ta'yin ni, selesai masalah niat solat kita. Solat kita akan jadi sempurna. Jadi kita faham usalli apa tuan dia. Mesti kena ada usalli, mesti kena ada fardu, mesti kena ada ta'arud, dan mesti kena ada ta'yin. Tetapi tuan-tuan, orang tanya pula, Ustaz, solat ni usalli fardu maghrib, usalli fardu isyak ni wajib ke buat? Sudah kan. Niat dalam mana-mana ibadah wajib. Cuma yang tak menjadi wajib adalah lafaz niat. Bezakan dengan niat dan lafaz niat. Niat yang wajib adalah benda yang terlintas dalam hati, pekerjaan yang terlintas dalam hati. Sebab ibadah ni kan dia ada 3 aspek ataupun dia merangkumi tiga aspek. Pekerjaan hati, pekerjaan anggota badan, dan juga pekerjaan lidah. Jadi niat adalah pekerjaan hati. Apa yang terlintas dalam hati itu terlintas. Aku nak solat maghrib, aku nak solat isyak. Solat isyak ni 4 rakaat, solat maghrib ni 3 rakaat. Imam ataupun makmum. Kalau jadi imam, niat imam lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmum lillahi ta'ala. Benda yang terlintas dalam hati itu, itulah niat, itulah yang wajib. Benda yang kita lafazkan daripada lidah, usalli ni, hukumnya sunat sahaja. Kerana perbuatan melafazkan niat itu, dia akan membantu pekerjaan hati. Kadang-kadang ada orang, dia kena lafazkan juga. Macam nak puasa. Kalau malam dia tak sebut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala, dia rasa puasa tak sah. Dia rasa puasa dikacau, habislah aku kena gantilah apa tu. Rosak puasa dia. Padahal dia bangun sahur tu, dia dah terlintas dah. Apa tujuan aku makan pagi? Apa tujuan aku makan sahur? Tak lain tak bukan tujuan untuk nak berpuasa. Tak ada orang yang suka-suka bangun nak makan waktu pagi, kan? Kita pun kadang sarapan pun pukul 7, pukul 8, kan? Ni pukul 4 pagi nak makan kuah kari, kan? Dengan gulai, dengan apa semua, kan? Perut kita tak jadi tak kena waktu tu, kan? Tapi bila kita bangun tu, tujuan apa kita makan? Sahur. Sahur ni untuk apa? Untuk puasa. Itu niat. Tambah pula kita time tu kita bulan Ramadan, kan? Benda terdetik, ni aku makan sahur ni untuk puasa Ramadan hari ni. Itulah niat. Cuma usalli nawaitu shauma ghadin ini adalah lafaz niat yang akan membantu pekerjaan hati kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف Baik, kita sambung sikit. Pengarang ini berkata waktu berniat adalah pada awal mengerjakan ibadah seumpama takbiratul ihram untuk solat, dan juga di waktu berihram ketika mengerjakan haji. Adapun puasa adalah mencakupi berniat sebelumnya, yang ini pada malam hari, lantaran kesusahan untuk memastikan waktu fajar. Tempat niat adalah dalam hati dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Walau bagaimanapun adalah dimustahabkan ataupun disunatkan melafazkannya agar lidah boleh membantu pekerjaan hati dalam menghadirkan niat itu ataupun ihtiyat. Jadi niat ini adalah pekerjaan hati, yang mana dalam niat ini kita sebutkan tadi ada 3 syarat yang terpenting dalam niat. Apa-apa sahaja ibadah yang kita lakukan mesti merangkumi ataupun tidak terlepas daripada syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam niat ibadah solat, qasadnya usalli, ta'arudnya fardu, ta'yinnya zuhri, waktu solat. Kalau dalam ibadah puasanya nawaitu sauma, itu adalah qasadnya, niatnya. Pekerjaan tu aku berniat untuk sauma, untuk berpuasa. Ghadin tolak tak apa. Ghadin an adai fardhi, itu ta'arud dia. Syahri Ramadana, itu merupakan kepada ta'yin dia. Dalam ibadah yang lain pun sama juga, ada qasad. Macam kita raf'ul hadas, mengangkat ataupun niat ambil wuduk. Ada yang qasad dan ta'yin sahaja. Ada yang qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi kalau dalam niat wuduk tak ada masalah. Aku ambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Ta'ala. Tak ada masalah. Perbuatan wuduk itu qasad dan merangkumi ta'arud dalam tu, dan juga perbuatan wuduk itulah ta'yin dia. Penentuan kita perbuatan tu. Cuma yang didetailkan adalah, yang diperincikan adalah dalam ibadah solat.
Sebab solat bila sebut usalli, saja aku mendirikan solat ni umum. Solat zuhur ke, solat ni umum. Solat sunat ke, solat fardu ke, solat wajib ke, solat apa? Solat jenazah ke, solat umum. Jadi diperlukan kepada ta'arud. Usalli farda. Sama ada sunnah, usalli sunnatan ataupun usalli farda. Solat fardu ataupun solat sunat. Kalau kita datang usalli sunnatan qabliyah, sunat, itu sunat. Jadi sunat, kita sebut sunat itu adalah ta'arudnya. Kalau kita sembahyang isyak kali, kita sebut fardul isyak, mana kata fardu itu, perkataan fardu itu merupakan ta'arudnya. Okey. Kemudian waktu. Waktu tu hanya pada waktu pada solat fardu saja. Macam zuhur, asar, maghrib, isyak, ta'yin, menentukan. Kita tentukan solat yang kita lakukan ini fardu apa? Fardu zuhur ke, fardu isyak ke, fardu maghrib ke, fardu apa? Sebab fardu ada 5 kan. Jadi perlukan kepada ta'yin. Kalau satu fardu je, contohlah solat satu fardu je. Solat fardu Jumaat. Solat Jumaat. So ta'yin tak diperlukan. Sebab kita dah sebut dah, usalli fardul Jumaat. Jumaat tu dah jadi ta'yin dah. Di ta'arud dan ta'yin dah. Gabung sekali. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isyak tu mesti kena ada ta'yin. Jadi 3 syarat ini adalah syarat bagi niat. Melafazkan niat, kita sebutkan tadi, melafazkan niat hukumnya mustahab ataupun hukumnya sunat. Tetapi perbuatan niat itu wajib. Perbuatan niat itu adalah wajib. Mesti niat terlintas dalam hati. Baik, mesti dihadirkan dalam hati. Baik, sambung sikit. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini Nabi nak menerangkan kepada kita. Nabi ambil satu contoh. Orang yang berhijrah, kalau dia berhijrah, dia bermusafir kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana niat itu ikhlas kepada niat yang ikhlas itu kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi dikata wa man kana hijratuhu lidunya, kalau niat hijrahnya itu semata-mata untuk tujuan dunia, atas maksud dunia, yusibuha aw imra'atin yunkihuha, ataupun dia berniat dia berhijrah itu dengan semata-mata untuk mengahwini seorang wanita, mengahwini pasangannya, yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu dia akan dapat apa yang diniatkan berdasarkan tujuan ataupun niatnya itu. Berdasarkan apa yang, kalau dia hijrah kerana perempuan, kerana nak berkahwin, maka itulah. Jadi Nabi bawa 2 contoh. Hijrah kerana Allah ataupun hijrah kerana dunia, ataupun hijrah kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan. Ini Nabi bawa contoh. Kita boleh ambil juga contoh yang lain. Orang yang mendirikan solat sebagai contoh. Adakah dia mendirikan solat lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, ataupun yura'unan nas? Kan dalam Al-Quran disebut apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila solat, apabila dia mendirikan solat, qamu kusala, dia berdiri dalam keadaan malas, yura'unan nas, dan semata-mata untuk nak menunjuk-nunjuk ataupun nak mempertontonkan kepada manusia yang dia ni adalah seorang yang mendirikan solat. Jadi kita faham pada ayat ini, dia bukan mendirikan solat semata-mata ikhlas kerana Allah, tetapi yura'un nas, semata-mata untuk menunjukkan kepada manusia dia ni seorang yang mendirikan solat. Dia ni orang solat, dia ni rajin sembahyang, dia ni orang masjid, dia ni orang surau, contoh. Lira'un nas. Tetapi sepatutnya kita lillahi ta'ala, solat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau orang kata, kalau kita jumpa orang, dia kata saya ni ikhlas ni, saya ikhlas 100% ikhlas kerana lillahi ta'ala ni, percakapan dia itu belum tentu ikhlas lagi. Sebab kata ulama, orang yang ikhlas ini, orang yang mengerjakan ibadah ataupun orang yang ikhlas ini, dia tidak akan sebut. Orang yang ikhlas ini, dia tak akan cakap saya ikhlas kerana Allah. Dia tak akan cakap, dia buat je. Kalau dia puasa je, solat je.
Kalau dia nak bersedekah, dia nak infak, nak bagi derma ke apa, bagi sumbangan, bagi bantuan ke, dia bagi je. Ni ikhlas, ambil lah sumbangan ikhlas ni. Dia takkan sebut ikhlas. Kan? Tapi bukannya salah, nak sebut-sebut lah, tak ada masalah. Kan? Takut orang tak faham pula, kita ingatkan ada niat lain. Ini mesti nak bodek ni. Kan? Ini mesti nak rasuah ke apa kan. Nak bagi bantuan ni. Ini mesti ada benda, ada udang sebalik mi ni. Kan? Takut orang faham niat kita lain. Jadi terpaksa lah kita bercakap, saya sebenarnya ikhlas nak bersedekah, saya sebenarnya ikhlas nak bantu, saya sebenarnya ikhlas nak menyumbang. Terpaksa lah kita sebut. Sebab takut orang salah faham niat kita. Tapi sebenarnya niat itu, ikhlas itu tidak perlu untuk kita sebut yang kita ni ikhlas. Itu faham susah kita nak cerita bab ikhlas ni. Niat ikhlas ni, kalau cerita bab niat ikhlas ni memang 1 jam tak habis lah, kena buat tajuk lain dan ceramah lain pula. Kan? Kuliah lain pula. Bab ikhlas. Ikhlas ini semata-mata buat kerana Allah lah. Nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah, nak tarik rahmat Allah, nak dapatkan pengampunan Allah. Tak fikirlah hal dunia. Tak fikir dah hal dunia. Kalau orang infak, bagi bantuan, sumbangan, bersedekah ni, kalau dilillahi ta'ala, dia tak akan berharap untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Dia bagi bantuan tu, bagi beras ke, bagi duit ke, bagi apa ke, orang tu tak cakap terima kasih pun tak menjadi masalah bagi dia. Disebutkan dalam surah dalam surah Al-Insan yang kita baca subuh Jumaat tu kan. Macam mana? Allah maksud semua, lupa ayat tu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini martabat ikhlas yang sebenarnya. Innama yuridu minkum jazaa'an, dia hanya semata-mata nak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, wala syukura, dan dia tidak mengharapkan sebarang la jazaa'an wala syukura, tidak mengharapkan balasan pada manusia dan juga ucapan terima kasih. Bantu orang nak ucap terima kasih tak apalah. Nak ucap-ucap, tak nak ucap pun sudah. Ini ikhlas yang first class. Ikhlas first class. Ini dah bagi tak gerti nak ucap terima kasih. Kita lah kan. Bila kita bagi orang, kita bagi duit ke bagi apa, tak gerti nak ucap terima kasih. Bila kita dah ucap macam tu pun kita rasa tu, tak ikhlas pula aku kan. Aku bagi semata-mata nak harap orang tu ucap terima kasih rupanya. Kita bagi duit kat orang, bagi makan kat orang, rupa-rupanya kita nak harap orang tu ucap terima kasih kat kita. Itu pun dah tak kira ikhlas lah. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Insan. Innama wa yut'imuna at-ta'am, orang yang memberi makan, ala hubbihi miskinan, kepada orang yang dikasihi, orang-orang miskin, wa yatiman wa asira, orang yang memerlukan, orang anak-anak yatim. Kemudian wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah, dan juga diberikan makan kepada ni liwajhillah, semata-mata ikhlas 100% kerana Allah. Lepas tu tak cakap, lepas tu tak ucap terima kasih, tak apa. Dia bagi, letak pisang sembahyang Jumaat, tak pisang balik. Letak nasi bungkus 100 spek ataupun 200 spek, letak dekat masjid, balik. Tak cakap nanti Jumaat mesti orang cakap siapa bagi ni kan. Letak stiker, ini sumbangan ikhlas daripada Tuan Haji sekian-sekian, nasi bungkus, nasi lemak, telur mata, ada sambal sotong kan. Sumbangan ikhlas. Sebut sumbangan ikhlas pun tak ikhlas lah kan. Jadi tuan-tuan, itulah perincian niat. Macam mana kita nak betul-betul nak jaga keikhlasan niat kita tu. Tapi sebab itulah ulama kata, walaupun demikian, kita jangan lupa minta pada Allah, ya Allah, jangan sesekali engkau tolak amal ibadahku meskipun niat aku ini tidak sempurna. Kita tahu, kita solat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita infak, kita menyumbang dan sebagainya, belum tentu niat kita ikhlas 100% kerana Allah. Tetapi kita minta juga kepada Allah, ya Allah, walaupun niat aku ini tak sempurna, keikhlasan aku ini tidak sempurna, tetapi terima jugalah amal ibadahku, dan bantulah aku untuk mengikhlaskan niatku. Bantulah aku untuk mengikhlaskan amal perbuatan aku. Hanya Allah saja yang boleh. Allah saja yang tahu pekerjaan hati kita. Orang tak tahu. Kita ikhlas tak ikhlas, orang lain tak tahu, orang tak nampak kan. Walaupun kita diam sekalipun, kadang-kadang syaitan datang bisik. Tu nak menunjuk lah tu. Kau bagi ni, tunjuk sikit kan. Bagi ni, tunjuk sikit duit tu, tunjuk kan. Bagi derma, bagi sumbangan.
Kalau bawa makanan ataupun pisang ke ataupun apa ke, nak hantar dekat masjid kat surau ni, tunjuk sikit, angkat tinggi sikit. Pek plastik tu angkat tinggi sikit bagi orang lain nampak kau yang bawa. Syaitan boleh kacau niat kita, boleh rosakkan keikhlasan kita. Padahal benda simple je. Ambil, letak, balik. Kan? Kalau kita sembahyang lah, sembahyang lepas tu balik. Benda simple je. Tapi kat situ pun syaitan boleh rosakkan amal ibadah kita. Supaya manusia ni jangan ada sedikit pun pahala dia dapat daripada apa yang dia perbuat ataupun amalan yang dia lakukan. Sampai macam tu sekali syaitan nak rosakkan. Tambah-tambah lagi dah dalam ibadah yang wajib, dalam solat kita. Angkat takbir Allahu Akbar. Tadi isyak ke niat maghrib ke isyak? Turun balik. Kita kan semua isyak ni. Tadi kan dah maghrib. Ni kan isyak ni. Okey, isyak. Allahu Akbar. Imam ke makmum? Imam ke makmum? Kan aku duduk belakang ni. Imam, makmum lah. Kalau duduk depan imam. Turun balik tangan. Lepas tu angkat balik. Allahu Akbar. 3 kali lah. Allahu Akbar. Menung balik. Dah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca Fatihah. Tadi aku niat 3 ke 4. Ta'arud 3 ke 4. 3 ke 4. Syaitan kacau lagi. Turun lagi. Lama-lama imam berrukuk. Lama-lama imam berrukuk. Kita tak habis-habis buat niat lagi. Itu masalah. Sebab tu awal tadi saya sebut, niat ini pekerjaan hati. Apa yang terlintas dalam hati, apa yang terlintas dalam hati cukup. Aku solat maghrib, aku solat isyak, kita dah tahu dah. Kita belajar daripada kecil dah. Macam-macam kuliah kita dah duduk, ustaz datang bagi kuliah. Solat maghrib 3, isyak 4, kita dah faham dah. So cukup sekadar dalam hati, aku solat maghrib, Allahu Akbar. Cukup, selesai masalah. Usoli ni kalau was-was, bacalah usoli, bacalah lafaz niat. Kalau takut kita terganggu niat dalam hati dia, takut niat kita tak niat kita tak jelas, maka sebab tu diperlukan lafaz niat tu. Usolli fardul isya 4 rakaatin ma'muman. Adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu nak membantu pekerjaan hati. Tak baca usolli tak ada masalah. Datang saf, imam pun angkat takbir Allahu Akbar, kita buka belakang, memang isyak dah pun. Allahu Akbar dalam hati. Selesai masalah. Settle. Dah tahu kita tengah semua isyak. Isyak ni confirm 4, tak ada 3, tak pernah berubah 3. Isyak ni memang 4. Tiba-tiba kita berubah niat bila jadi 3, tak. Isyak, sebut isyak cukup dah. Jadi kat mana yang disebut tadi ta'arud, ta'yin tak? Ini adalah syarat bagi niat untuk membantu kita. Kalau kita dah faham apa maksud qasad, ta'arud, ta'yin yang saya sebutkan tadi, maka tak perlulah lafaz usolli lah. Tak perlu lafaz. Bila kita lintas dalam hati tu, automatik 3 dah masuk dah. Macam kita dah puasa lah, makan sahur kan, makan sahur, puasa dah. Qasad, ta'arud, ta'yin automatik dah. Makan sahur tu automatik dah. Aku makan ni untuk nak puasa ni. Ataupun kita ambil kurma sebiji, kita ambil air minum segelas. Ini dah memang automatik pekerjaan kita, makan kita, minum kita tu untuk nak berpuasa. Automatik dah. So tak perlulah time tu juga nawaitu sauma ghadin an adai fari syahri Ramadan. Ramadan ke Syawal? Syawal ke Ramadan? Memang Ramadan lah. Puasa Syawal. Mana orang niat Syawal? Syawal memang pakai niat dia. Bangun-bangun telajak subuh, puasa dah tak sahur. Kebanyakan macam tu. Puasa Senin Khamis sama juga. Orang yang selalu amal puasa Senin Khamis, jarang je bangun sahur. Kalau bangun sahur tu baguslah. Tapi kebanyakannya kalau puasa-puasa yang sunat ni, kebanyakannya orang main pakai niat je. Tak ada daripada waktu malam, tak ada niatnya, kan? Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, puasa Ramadan ini disyaratkan pada niat pada waktu disyaratkan pada niat waktu malam. Sebab takut-takut kita bangun telajak subuh ataupun telajak waktu fajar, maka puasa kita tak menjadi puasa kita menjadi batal ataupun tak sah, sebab dah masuk waktu subuh baru kita terhegi nak niat. Kita lupa nak niat waktu malam. Sebab tu dalam mazhab mazhab Syafi'i dia ambil langkah berjaga-jaga supaya amal ibadah kita tidak rosak. Sebab tu dalam puasa ini niat waktu malam dah. Dah tahu orang ni bangun tidur memang susah nak bangun dia. Contoh. Kalau ada orang yang susah nak bangun, memang wajib dia niat waktu malam. Orang yang susah nak bangun pagi ni memang wajib dia niat waktu malam. Setiap malam dia kena berniat puasa. Ni kalau dalam ibadah puasa. Wallahu a'lam. Jadi selesai kita cerita tentang niat. Jadi cuma tuan-tuan, kita jangan sampai terganggu niat kita dan kita merosakkan niat kita. Tengah solat pun kita abaikan. Tengah solat, kalau syaitan kacau nak rosakkan niat kita, nak terkentut lah, nak keluar lah. Tadi kadang-kadang tengah semayang ni, kereta dah lock belum?
Saya selalu kena. Kereta dah lock ke belum? Dah tekan belum? Kunci motor letak kat mana? Letak kat motor ke dalam poket? Raba-raba. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan sampai amal ibadah kita dirosakkan oleh syaitan kerana niat, benda-benda niat yang apa? Niat yang kecil, yang remeh-temeh. Kunci motor lah, tadi tengah semayang, tadi bini pesan apa? Telur 10 biji, gula 2 kilo. Time tu lah dia nak ingat kan. Time niat. Kejap-kejap tengok handset. Arab tuan-tuan, Arab. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tengok Arab. Arab semayang boleh selfie. Arab tengah semayang boleh selfie. Kan tak kebih ni. Selfie, balas report. Balas WhatsApp. Nafsoli. Tengah semayang. Tengah semayang. Reply WhatsApp. Sampai tahap yang tu. Syaitan boleh kacau. Syaitan boleh kacau. Tu benda tu biasa. Kalau siapa tuan-tuan pergi boleh tengok benda tu realiti berlaku. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan kalau ada soalan silakan. Baik tuan-tuan, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau Al-Ukhwah kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk mengisi ruang menyampaikan berkongsi ilmu. Dan insya-Allah pada masa akan datang ada rezeki, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Apa yang kita kongsikan pada malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita dan sama-sama kita dapat amalkan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.